بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن جعل المسجد بيته بالروح والرضوان والجواز عن الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Majlis, yang dihormati dan dikasihi Tuan Imam Barisan Jabatan Kuasa Surau Sayyidina Ali, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat muslim muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah sama-sama kita memuliakan setinggi-tinggi segala puji dan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sejak kita dilahirkan ke muka bumi sampai ke hari ini ternyata begitu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua, yang mana para alim ulama menceritakan kepada kita dalam banyak-banyak makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, manusialah makhluk yang paling banyak mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah Allah bagi kepada malaikat, tak pernah Allah Ta'ala bagi kepada binatang-binatang, tak pernah Allah bagi kepada tumbuh-tumbuhan nikmat sebanyak mana nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Dan di saat ini kita baru saya selesai daripada menjalani ibadat puasa di bulan Ramadan Al-Mubarak, dan kita berada di penghujung bulan Syawal, penghujung daripada Hari Raya Aidilfitri, yang mana hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sedia maklum bahawasanya masya-Allah dalam bulan Ramadan yang lalu masjid kita, surau kita di seluruh dunia, bukan sekadar di Presiden sebelah sini saja, tetapi Masya Allah di seluruh dunia masjid-masjid makmur dengan penghuni-penghuni, Masya Allah. Dalam bulan Ramadan yang lalu kalau kita tengok begitu ramai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh yang memenuhi rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka Masya Allah berqiyamul lail, bersolat tarawih. Masya Allah banyak sekali orang bersedekah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dalam bulan Ramadan yang lalu kita dapat tengok satu suasana yang kita tak pernah tengok dalam bulan-bulan yang lain. Tetapi Masya Allah, sebagaimana tajuk kita yang akan kita bincangkan pada malam ini, kemana hilangnya hamba-hamba Allah Ta'ala tersebut ketika mana berakhirnya bulan Ramadan Al-Mubarak. Selepas habisnya bulan Ramadan Al-Mubarak, yang kita nak tanyakan sekarang kepada diri kita masing-masing, apakah agama ini perlu pada bulan Ramadan saja ataupun agama ini diperlukan oleh manusia sepanjang hayat. Sama juga kalau kita tengok, kalau kita pergi umrah, kalau kita pergi menunaikan haji, fenomena yang sama kita akan saksikan bahawasanya sepanjang kita menunaikan umrah, contohnya 12 hari kita pergi menunaikan umrah, di sana kita akan dapat lihat keajaiban berlaku pada diri kita. Malam hari pukul 1 kita boleh bangun, pukul 3 pagi kita boleh bangun, kita boleh duduk dalam Masjidil Haram sampai berjam-jam lamanya. Tetapi mengapa bila kita balik ke rumah, kita balik ke kampung kita, kadang-kadang 1 minggu kita tak datang ke masjid. Ada orang kadang-kadang tak kelihatan wajahnya, tak muncul di masjid, sebulan lamanya tak muncul.
Ada orang setelah mana dia menunaikan umrah setahun tak nampak kelihatan wajahnya di masjid, maka inilah persoalan yang kita nak kupas pada malam ini. Mengapa agama yang hidup di akhir zaman ini cuma bermusim, agama yang tidak dijadikan sebagai amalan, sebagai maksud dan tujuan hidup kita. Jadi hadirin yang rahmat Allah subhanahu sekalian, hakikat sebenarnya manusia salah memahami keperluan hidup mereka, dan mereka gagal memahami apakah tujuan hidup mereka. Hari ini Masya Allah, manusia faham kalau tak makan satu hari bagaimana kekurangannya, bagaimana orang kata diri kita ni tak akan segar, tak akan sihat. Kalau macam mana satu hari kita pakai pakaian, baju tersebut tak dibasuh, kita akan faham bahawasanya hari ini kita gagal dalam mengurus kehidupan kita. Kalau hari ini anak isteri kita tak makan tengah hari, tak makan malam, kita selaku ayah akan merasakan satu kegagalan. Kalau Masya Allah sampai bulan ini gaji kita surut, maka kita akan rasa satu kekurangan berlaku dalam hidup kita, yang mana kita akan risau, kita akan rusing, kita berdoa kepada Allah, buat solat hajat, kita akan bercerita kepada kawan-kawan kita betapa kita telah mengalami kekurangan dari segi aspek keduniaan kita. Tetapi hakikat sebenarnya tak ramai manusia risau tentang agama, kekurangan dari segi agama. Sedangkan hadirin dan rahmat Allah SWT, kita sedia maklum, kita sendiri faham dunia ni, keperluan-keperluan dunia, duit, makanan, minuman, pakaian, kenderaan, keluarga, rumah tangga kita, pekerjaan kita, semua hanya kita perlukan untuk tempoh 60-70 tahun semata-mata. Tetapi agama yang kita Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yang mana agama ni nilai dia lebih mahal daripada dunia dan sisi-sisinya. Untuk agama ini Allah Ta'ala sehantar 124,000 para anbiya alaihi wassalam untuk bawa agama dalam kehidupan umat. Para nabi bukan datang mereka duduk dalam keadaan senang lengan, bukan mereka datang ke dunia mereka dalam keadaan mewah, tetapi para anbiya alaihi wassalam telah korbankan nyawa mereka, telah korbankan kesenangan mereka untuk beri kefahaman agama kepada umat. Dalam keadaan Nabi-Nabi berkorban begitu hebat, tetapi tak ramai orang memahami bahawasanya agama adalah keperluan paling asas dalam hidup kita, mengatasi keperluan makan dan minum. Hari ini mungkin kita tak faham nilai agama. Nilai agama ini cuma akan difahami oleh orang yang telah kembali ke rahmat Allah, orang yang sedang berada dalam kubur. Mereka hari-hari merayu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebut ahli-ahli penghuni-penghuni kubur tiap-tiap hari akan merayu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi irji'un, ya Allah kami nak balik, ya Allah kami nak balik ke dunia, la'alli a'mal salihan fi ma taraktu, mudah-mudahan bila aku dikembalikan ke dunia buat kali yang kedua, aku nak melakukan segala amal soleh yang telah saya tinggalkan, yang telah saya abaikan, yang telah saya cuaikan sepanjang hidup saya. Sebab itulah ulama mengatakan sengaja Allah Ta'ala bagi bulan Ramadan kepada kita. Bulan Ramadan adalah, kata alim ulama, kata Maulana Ubaidillah, Allah Ta'ala kurniakan bulan Ramadan kepada kita adalah bulan untuk melatih diri kita ni, untuk membiasakan diri kita mentaati perintah Allah. Bulan untuk melatih diri kita sebenarnya, yang mana biasanya selalu kita tahu satu orang berlatih, dia buat latihan terus-terus, maka tujuannya nanti bila waktu performance, waktu persembahan, satu orang berlatih lomba lari tuan-tuan, satu orang latih berenang tuan-tuan, satu orang latih Masya Allah racing lumba motor, dia cuba untuk dapatkan satu orang kata rekod dalam hidup dia. Tujuan sebenarnya nanti waktu performance, waktu persembahan yang sebenar, dia akan dapat buktikan dia lah jago dunia, dia lah sebenarnya juara dunia. Masya Allah, bidang badminton dia buat latihan, bidang renang dia buat latihan, bidang lumba dia buat latihan. Dia kalau boleh nak capai satu rekod yang terhebat dalam dunia, itulah keinginan setiap orang yang buat latihan. Maka dalam konteks kita beribadah kepada Allah Ta'ala, bila mana kita melatih diri kita melawan nafsu kita dalam bulan Ramadan, Masya Allah, kita tahan mata kita nak tidur, malam hari kita berqiyamul lail, Masya Allah,
Kadang-kadang dia mulai kita panjang daripada pukul 3 pagi sampai kita sahur, Masya Allah. Kadang-kadang imam bawa dengan begitu banyak. Tiap-tiap malam kita menangis di hadapan Allah SWT, membasahkan pipi kita dengan air mata, mengenang dosa-dosa kita, mengadu kesilapan kita pada Allah SWT. Tiap-tiap hari kita dekat dengan Quran, kita pegang Quran, kita sentuh Quran, kita baca Quran, kita cium Quran, kita tangkap Quran. Ini hakikat sebenarnya tujuan Allah Ta'ala suruh kita beribadah dalam bulan Ramadan, supaya bila masuk bulan Syawal kita akan meneruskan amalan tersebut sampai mati. Sebab itulah ketika mana ditanya kepada Maulana Ubaidillah rahmatullahi alaih, apakah falsafah bulan Ramadan dan hari raya, yang mana saya rasa kita masih lagi dalam bulan Syawal, tinggal 1 hari lagi lebih kurang kita berada dalam bulan Syawal. Hakikat sebenarnya, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita satu mesej, iaitu wahai hamba-hambaku, jadilah hidup kamu sampai mati di dunia ini seumpama bulan Ramadan seluruhnya. Dan nanti setelah kamu mati, kami akan jadikan sebagaimana kamu di dunia merayakan hari raya Aidul Fitri dengan penuh kegembiraan. Nanti bila kamu kembali kepada aku di hari kiamat, aku akan layan kamu dengan layanan yang teristimewa, layanan yang terhebat, kerana kamu telah berjaya untuk menjalani kehidupan kamu 60-70 tahun dalam keadaan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat sebenarnya ulama selalu beritahu, ada di kalangan manusia ini cuma menjadi hamba Allah sekadar dalam bulan Ramadan saja. Dia menjadi hamba Ramadan, dia sembah Allah sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan, tetapi Masya Allah di luar bulan Ramadan dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jauh daripada perintah-perintah Allah, dia jauh daripada masjid. Hakikat sebenarnya itulah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi telah didik para sahabat untuk amalkan agama bukan bermusim. Para sahabat Nabi tak amalkan agama bermusim. Mereka bawa agama menjadi maksud hidup mereka, menjadi penghayatan dalam hidup mereka. Sahabat Nabi berjemaah, solat berjemaah. Ketika mana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah ditikam, Masya Allah, oleh Abu Lu'lu', sehingga terdapat 2 kesan tikaman pada perut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga kata ulama, bila mana Sayyidina Umar minum susu, akan keluar susu daripada perut dia. Dalam keadaan dia jatuh pingsan berkali-kali, ambil wudu, bangkit lagi ketika mana azan dikumandangkan. Sayyidina Umar akan bangun untuk datang memakmurkan rumah Allah Ta'ala, sambil mengatakan tidak ada bahagian dalam Islam bagi orang yang tidak bersolat datang ke masjid walaupun dalam keadaan apa sekalipun. Sahabat Nabi mereka tak terkesan dengan suasana. Hari ini kita umat akhir zaman beribadah kepada Allah bermusim. Kita ikut suasana, iman kita iman suasana. Bila suasana taat, kita duduk dalam suasana taat, kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita duduk dalam suasana lalai, kita akan terpengaruh, kita akan jadi orang lalai, kita akan jadi ahli maksiat, kita tak kenal Allah Ta'ala, kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita lupa yang Allah senantiasa bersama dengan kita, bukan sekadar dalam bulan Ramadan, tetapi sepanjang hayat. Bahkan setelah kita mati pun Allah bersama dengan kita, dalam kubur pun Allah bersama dengan kita, di tiang sirat Allah bersama dengan kita, di dalam syurga dan neraka pun Allah bersama dengan manusia. Tak pernah ada satu saat pun kita terlepas daripada orang kata pentadbiran dan pengurusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah alhamdulillah rahmat Allah sekalian, kalau kita nak kaji apakah punca mengapa hari ini manusia menjauhkan diri mereka daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat sebenarnya tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, yang pertama sekali manusia ini tak kenal Allah dalam arti kata yang sebenar. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, wa ma qadarullah haqqa qadri. Manusia tidak tahu kehebatan Allah dalam arti kata yang sebenar. Bila manusia tak kenal Allah, tuan-tuan, mereka tak menghargai rumah Allah, mereka tak akan menghargai perintah-perintah Allah. Perintah Allah yang besar pun mereka rasa kecil, rumah Allah yang agung ini pun tak terasa indah dalam hati mereka. Mereka tak rasa hebat perintah-perintah Allah, tak rasa terpanggil untuk datang berkunjung ke rumah Allah Ta'ala. Sedangkan Allah tadi itu raja bagi segala-galanya, lebih mulia daripada mana-mana presiden dalam dunia. Allah lebih hebat daripada mana-mana agung dalam dunia, mana-mana raja dalam dunia. Sebagaimana hari ini satu orang yang akan bangga
kalau dia akan dapat dijemput bertandang ke istana raja, maka Masya Allah kita sepatutnya merasakan terhormat, merasakan Masya Allah disanjung oleh Allah Ta'ala ketika mana Allah telah jemput kita berkunjung ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW sendiri beritahu, Al-Masjidu Baitul Taqi, masjid surau ini adalah rumah bagi orang yang bertakwa. Allah takafal Allah liman ja'al al-masjid baitahu. Allah jamin siapa yang jadikan surau masjid sebagai rumah di tempat dia beribadah kepada Allah, tempat dia memohon kepada Allah, tempat dia beriktikaf, tempat dia menenangkan diri, tempat dia menyelamatkan diri daripada maksiat, tempat untuk dia beruzlah daripada segala urusan dunia, maka Allah Ta'ala yang pertama nak bagi kepada orang yang selalu memakmurkan rumah Allah Ta'ala, birruh, Allah Ta'ala nak bagi ruh agama kepada mereka. Orang yang tak datang ke masjid tak akan dapat ruh Islam, tak akan dapat semangat untuk amalkan agama. Sebab itulah tuan-tuan, hari ini kita tengok, kalau kita pergi ke mana-mana, kalau kita tak pergi ke masjid, kita nak tahu sebenarnya kadang-kadang kita tengok seolah-olahnya macam ke mana orang tadi menghilang. Orang yang tadi Masya Allah memakmurkan rumah Allah Ta'ala, hebat beribadat, hebat berqiyamul lail, hebat bertadarus baca Quran, ke mana hilangnya mereka semua. Kita nak tengok ke mana mereka berada. Cuba kita waktu ini pergi ke shopping mall, tuan-tuan. Ya, malam hari kita pergi ke shopping mall dekat Putrajaya, kata ada Alamanda, Masya Allah. Pergi ke Alamanda, penuh dengan orang, Masya Allah. Kita ingatkan sebelum raya dia penuh, nak beli baju raya, lepas raya pun penuh. Waktu ini di mana berada di umat Islam, kita pergi ke taman-taman bunga, Masya Allah, pergi ke taman ICT, kita tengok penuh juga, Masya Allah. Ingat bulan puasa, buka puasa di taman ICT, semata-mata nak tukar selera. Rupanya dalam waktu setelah Ramadan berlalu, penuh masyarakat kita umat Islam memenuhi taman-taman bunga, lepak malam-malam hari, tuan-tuan. Kalau kita nak tengok ke mana umat Islam di saat ini, kita pergi stadium bola, tuan-tuan, kita akan tengok rupanya ratusan ribu, puluhan ribu umat Islam yang sepatutnya menggunakan fikir risau mereka, tenaga mereka, kebolehan mereka untuk sebarkan agama, untuk dakwahkan agama ini, tuan-tuan, untuk memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Tetapi di saat ini mereka sedang terlena, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi SAW beritahu, ahabul biqa'i ila Allah masajiduha, permukaan bumi, tempat yang paling Allah suka di dunia ini adalah masjid-masjid Allah Ta'ala. Wa abghadul biqa'i ila Allah aswaquha, tempat yang Allah paling tak suka dalam dunia ini adalah pasar-pasar. Tetapi kita tengok pasar itulah tempat yang paling kita suka nak lepak-lepak, tempat kita paling suka nak duduk, kita rasa nak tenangkan fikiran kita. Masya Allah, dalam masjid Allah sediakan hidangan-hidangan yang lazat untuk kita kecapi selaku orang beriman. Nabi SAW mengibaratkan masjid sebagai taman-taman syurga. Dalam masjid ada amalan-amalan, ada orang kata program-program, yang mana Nabi SAW menggambarkan program dalam masjid ini adalah seumpama taman-taman syurga. Yang mana Masya Allah Nabi SAW telah membayangkan kepada kita, menceritakan kepada kita, idza maratum riyadul jannah fartau, bila kamu melintasi taman-taman syurga, kamu duduk dalam taman syurga, maka kecapilah kelazatan buah-buahan, makanan-makanan hidangan yang ada dalam taman syurga, sehingga nanti bila kita balik daripada masjid, nafsu kita ni, roh kita yang tadinya kelaparan dalam keadaan dahaga, dia akan balik dalam keadaan kenyang. Masya Allah, kita datang ke masjid, Allah SWT tersebut dalam Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah yang pertama Allah ciptakan untuk manusia, kerana Allah tahu keperluan manusia paling besar adalah masjid. Sebab itu mula-mula sekali binaan yang Allah bina dalam dunia ini, sebelum ada rumah, sebelum ada apa-apa, beribu tahun sebelum Allah terciptakan dunia ini, Allah perintahkan para malaikat untuk membina Kaabah, tuan-tuan, supaya manusia faham keperluan mereka nombor satu dalam hidup mereka adalah memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita makmurkan rumah Allah, Allah makmurkan kehidupan kita. Bila kita tinggalkan perintah Allah, bila kita tinggalkan rumah Allah, Allah porak-porandakan kehidupan manusia. Sebab itulah kita tengok, kadang-kadang kita tengok dalam kehidupan kita banyak masalah. Allah Ta'ala timbulkan berbagai masalah. Masalah rumah tangga, pergaduhan, perceraian, perkelahian, tidak ada kesatuan hati di antara suami dengan isteri.
tidak ada kesatuan hati di antara penduduk kampung, masyarakat kampung kita. Kenapa tuan-tuan rahmat Allah? Ini adalah natijah kerana umat Islam telah meninggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Taala beritahu dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah. Wahai hamba, wahai manusia, kamulah yang perlu kepada Allah Taala. Allah tak perlu kepada kamu. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah Tuhan yang Maha Kaya, Dia Maha terpuji. In yasha' yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah kehendaki, Allah boleh matikan semua manusia yang ada dalam dunia saat ini. Allah datangkan makhluk baru, ciptaan baru selain daripada manusia yang akan beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang diberikan itu tidak payah sedikit pun bagi Allah Ta'ala. Mudah sangat bagi Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak tukarkan makhluk yang baru dalam dunia, yang lebih taat, yang lebih baik, yang lebih orang kata insaf, yang lebih menghargai perintah-perintah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala boleh buat. Tetapi Allah Ta'ala masih lagi beri peluang kepada manusia. Allah Ta'ala masih lagi beri peluang kepada kita untuk kita nak memperlihatkan hadapan Allah Ta'ala, untuk kita zahirkan, wahai Allah, kamilah hamba-hamba-Mu ya Allah, kamilah yang perlukan kepada Engkau, Engkau tak perlu kepada kami. Bila Allah panggil kita, hayya 'ala salat, hayya 'ala falah, tak ada benda lebih besar, tak ada benda lebih utama dalam hidup saya melainkan pada saat ini saya kena sahut panggilan Allah Ta'ala. Allah tak perlukan saya perlukan Allah. Bila Allah panggil kita memakmurkan rumah Allah Ta'ala, patut kita rasa bangga, kita rasa bersyukur pada Allah. Dalam banyak-banyak makhluk dalam dunia, Allah jemput saya memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah telah beritahu, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, rumah yang pertama Allah bina untuk manusia, lalladzi bi Makkah, rumah Allah yang berada di kota Mekah, di Kaabah, di rumah mubarakan, rumah yang penuh dengan keberkatan, wa hudan lil alamin, sebagai sumber hidayah bagi seluruh dunia. Tuan-tuan, rupanya Masya Allah, kata alim ulama, rumah Allah Ta'ala yang pertama Allah ciptakan adalah Baitul Ma'mur. Tuan-tuan, Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Nabi SAW beritahu ketika mana aku sampai di Baitul Ma'mur pada malam Isra wal Mi'raj, aku nampak di dalam Baitul Ma'mur itu ada 70,000 para malaikat yang sedang melakukan tawaf. Masya Allah. Sementara di pintu gerbang Masjid Baitul Ma'mur menanti 70,000 para malaikat untuk giliran mereka melakukan tawaf. Maka Masya Allah, di sekeliling Baitul Ma'mur tadi adalah satu suasana kerohanian, satu suasana ibadah yang begitu hebat, yang mana Masya Allah, kata Imam Syahwalullah Dahdawi, di tengah-tengah Baitul Ma'mur itu adalah Haziratul Qudsiyah, Kaabah bagi para malaikat. Macam mana kita akan pegang multazam, akan pegang tangan kita di multazam, kita akan melekatkan tubuh badan kita, maka dia Haziratul Qudsiyah, para malaikat berpusu-pusu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka limpahan daripada cahaya, limpahan daripada nur, rahmat yang Allah Ta'ala turunkan kepada malaikat-malaikat di Baitul Ma'mur tadilah Allah telah turunkan kepada Masya Allah Ka'batullah di muka bumi ini. Tuan-tuan, kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpah rahmat Allah Ta'ala, yang mana kata Nabi SAW, tiap-tiap hari Allah turunkan 100 rahmat ke atas Kaabah. Tuan-tuan rahmat Allah, siapa yang datang bertawaf, dia akan dapat 60 rahmat. Maka dia telah melakukan solat, dia pun akan dapat 40 rahmat. Tengok Kaabah pun dapat lagi 20 rahmat. Masya Allah, hanya melihat Kaabah pun dapat rahmat. Sama juga bila kita tengok masjid. Tuan-tuan, sebab itu Allah Ta'ala suruh kita baca doa. Bila kita tengok masjid, baca doa Bismillahirrahmanirrahim, wassalamu ala rasulillah. Kita berselawat kepada Nabi. Sebab apa? Dengan tengok rumah Allah pun dapat pahala, tengok masjid surau pun dapat pahala. Tuan-tuan rahmat Allah, ulama beritahu daripada Mekah tadilah Allah sebarkan rahmat tadi ke seluruh dunia, ke seluruh masjid dan surau yang berada di dunia ini. Siapa yang tiap-tiap hari datang 5 kali satu hari, datang memakmurkan rumah Allah Ta'ala di masjid, Masya Allah, mereka akan diberikan oleh Allah Ta'ala rahmat, kasih sayang dalam hidup dia. Tuan-tuan, dengan kasih sayang tadi akan balik rumah dia, kasih sayang tadi akan tersebar dalam rumah tangga dia. Masya Allah. Dan bila dia pergi ke pejabat, kasih sayang akan tersebar di pejabat. Di mana dia pergi, Masya Allah, dia menyebarkan kasih sayang. Tetapi tuan-tuan rahmat Allah, orang yang terputus hubungannya dengan masjid, kata alim ulama, sama macam mana anggota yang tidak ada hubungan dengan jantung. Tuan-tuan,
Sebenarnya jantung ini adalah, kita punya orang kata, raja ataupun benda anggota yang paling penting, organ yang paling penting dalam hidup manusia, dalam tubuh badan manusia. Maka jantung tadi akan pam darah ke seluruh anggota. Mana-mana anggota yang tidak ada hubungan dengan jantung, tertutup, tersumbat hubungan dia, Masya Allah, maka anggota tadi akan lumpuh, tuan-tuan. Samalah yang berlaku pada hari ini. Kalau kita tanya mengapa umat Islam hari ini wasak di akhir zaman, kenapa remaja-remaja Islam wasak, bagi ke pusat sereti yang paling ramai itu umat Islam, bagi ke penjara kita tengok paling ramai orang Islam, yang buat jahat, kerja-kerja yang tak baik, ini semua orang Islam. Kenapa? Kerana mereka terputus hubungan dengan masjid. Sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah hari ini, ketika mana Allah Ta'ala dah bagi hidayah kita datang ke rumah Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan yang lalu, kita kena teruskan momentum tadi, terus memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Sahabat Nabi bukan sebulan mereka memakmurkan rumah Allah Ta'ala, tiap-tiap hari 24 jam mereka memakmurkan masjid. Dan mereka faham betapa mulianya masjid pada pandangan Allah dan Rasul. Sebagaimana Nabi SAW beritahu tadi, siapa yang selalu memakmurkan rumah Allah, Allah nak bagi roh agama kepada dia, dan roh Ridwan. Yang kedua, orang selalu datang memakmurkan masjid, Allah nak bagi redha Allah kepada dia, tuan-tuan. Ini waridwanun minallahi akbar. Redha Allah adalah nikmat yang paling besar Allah nak bagi kepada kita. Dan yang ketiga, tuan-tuan, orang yang selalu memakmurkan masjid, Nabi SAW beritahu Allah permudahkan dia melintas titik sirat. Masya Allah. Kita sedia maklum, selalu kita dengar hadis Nabi SAW menyebut panjangnya titik sirat itu 1500 tahun perjalanan. Yang mana Masya Allah, titik sirat itu adalah seumpama selai rambut yang begitu halus dan tajamnya macam mata pedang. Perjalanan kita menaik, menurun dan mendatar, tuan-tuan, dari tebing sini sampai tebing sana 1500 tahun perjalanan, tak akan mampu kita lintas. Walaupun kita satu orang ahli lompat yang paling tinggi, walaupun kita dekat dunia ni, Masya Allah, kita pakar lompat jauh, Masya Allah, cubalah kita berlari sekuat-kuat dari tebing sini sampai tebing sana. Masya Allah, kalau kita pergi pulau, berjalan ke pulau Langkawi, berjalan ke pulau mana-mana, kita cuba try, test lah. Masya Allah, mampu kita berlari sekuat-kuat dari tebing sini, nak lompat pergi pulau sebelah sana, tuan-tuan. Itu baru dekat dunia ni, jarak yang sangat dekat. Bayangkan kita nak melintas setiap sirat nanti, tak ada benda yang boleh tolak kita sampai kita bergerak sana begitu laju, melainkan salah satu daripada amalannya adalah memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang yang selalu sembahyang berjemaah di waktu, tuan-tuan, di masjid ini, salah satu kelebihan di alam akhirat nanti, mereka akan melintas setiap sirat sepantas jalan. Masya Allah. Sebab itulah, tuan-tuan, kita jangan rasa kecil datang ke masjid. Kadang-kadang kita hari ini dapat pergi rumah orang besar, kita rasa dia hormati, disanjung. Masya Allah. Hari ini dapat pergi rumah Perdana Menteri, hari ini saya dapat pergi rumah Menteri Besar, hari ini orang jemput saya pergi rumah billionaire, jemput saya macam tahlil kat sana. Sebenarnya, tuan-tuan, kita dapat dijemput datang ke rumah Allah Ta'ala, patut kita rasa inilah satu nikmat yang paling besar pada hari ini. Allah jemput saya datang ke rumah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak jemput, mungkin saya di padang bola, mungkin saya di padang golf waktu ini. Kalau tidak, mungkin saya di tempat-tempat maksiat. Yang penting berada dalam masjid. Masya Allah, Allah SWT bagi kepada kita berbagai-bagai anugerah. Wal jawazi ala surat ila ridwanillah ila jannah. Seterusnya Allah Ta'ala akan permudahkan orang yang selalu memakmurkan rumah Allah Ta'ala ini untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini, Masya Allah, tuan-tuan rahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Nabi SAW telah beritahu kepada kita, tempat yang paling Allah suka adalah masjid. Wa abghadul biqa'i ilallahi aswaqha. Tempat yang paling Allah benci ini dalam dunia ini adalah, Masya Allah, pasar-pasar. Yang mana, Masya Allah, tiap-tiap di setiap zaman, kata ahli ulama, ada dua seruan, tuan-tuan. Di sepanjang zaman ada dua dakwah, ada dua seruan. Yang pertama dipanggil nidaul masajid, seruan untuk memakmurkan masjid. Setiap masa para nabi yang terdahulu, Nabi kita Muhammad SAW selalu ajak para sahabat memakmurkan masjid, dan para sahabat memahami satu keperluan dalam hidup kami untuk datang ke masjid. Macam mana kita faham tiap-tiap hari kita kena pergi restoran untuk makan, macam mana kita faham hari-hari kita kena pergi tandas untuk kita buang hajat kita. Sahabat Nabi faham tiap-tiap hari kami kena duduk dalam masjid, kami kena memakmurkan masjid. Sebab dalam masjid ini ada suasana para malaikat,
siapa yang duduk dalam masjid, dia bersahabat dengan para malaikat, akhlak para malaikat, adab para malaikat, amalan para malaikat, ketaatan para malaikat, dan yang paling penting semangat untuk buat maksiat yang tak ada dalam diri malaikat. Allah sebut la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tak durhaka kepada Allah terhadap perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, kerja mereka hanya buat apa yang diperintahkan oleh Allah Taala. Selalu duduk dalam masjid, Allah rawat penyakit rohani kita, tuan-tuan. Kita sedia maklum hari ini, kalau kita sakit sikit saja, pening kepala sikit saja, kita cepat-cepat pergi jumpa doktor. Takut nanti entah kita ingat sakit sikit ke, rupanya sakit dah kronik, Masya Allah, kanser tak empat dah, Masya Allah, tak sedar. Itu yang menyebabkan kita cepat-cepat nak pergi jumpa doktor. Nak duduk, tak apalah, duduk dalam wad beberapa hari pun tak apa, sebab kita takut dengan penyakit, Masya Allah, penyakit jasmani kita. Tetapi hakikat sebenarnya ulama kata penyakit jasmani ni kalau diteruk pun takat-takat dipotong dalam botol kita. Dia akan operate bagian yang tak betul, bagian yang rosak tidak akan dibuang. Tetapi penyakit rohani kalau kita tak rawat, kalau kita tak sembuhkan di dunia ni, maka tempat rawatan dia yang kedua adalah di dalam api dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak sanggup untuk memperbaiki diri dia, tak nak baiki diri, tak nak islahkan diri dia, tak nak sambarkan nafsu dia duduk dalam masjid untuk dibaiki diri dia. Hari ini tuan-tuan, kita tahu kita sakit, kita tahu iman kita tengah lemah. Tuan-tuan nak kata Allah, kita tahu hati saya banyak hasad dengki, banyak iri hati, banyak kibir, penyakit takabur. Kadang-kadang kita takut dalam hati kita ada penyakit syirik pada Allah Ta'ala. Nabi SAW beritahu, benda yang paling aku takut kepada umat aku adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Tuan-tuan dan rahmat Allah, penyakit ini kita nak ubat di mana, tuan-tuan? Kita nak rawat di mana? Di mana ke hospital? Bagi penyakit rohani kita, tak lain dan tidak bukan adalah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Iktikaflah dalam masjid, bacalah Quran, teruskan ibadah kita yang kita dah buat dalam bulan Ramadan, yang mana bukan kita lama pun. Kata satu orang kiai di Indonesia, Kiai Uzairah, dia beritahu, tempoh kita nak amal agama ni tak lama sebenarnya. Setan dia boleh membayangkan kepada kita, ya Allah, lamanya nak sembahyang. Sampai bila ustaz kita nak terus baca Quran? Sampai bila ustaz kita nak duduk dalam masjid? Sampai bila nak jadi orang baik, ustaz? Penat jadi orang baik, jadi orang jahat menazokmu, jadi orang baik dikalah senantiasa. Masya Allah, tuan-tuan rahmat Allah, sebenarnya mengamalkan agama tak lama. Kalau besok hari kita mati, sampai besok je lah peluang kita mengamalkan agama, peluang kita untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syaitan membayangkan kepada kita, untuk urusan dunia dia kata tak boleh tanggung-tanggung. Ini peluang bisnes ni, kalau kamu lepaskan mungkin lepas orang lain. Jadi kena ambil peluang ni sungguh-sungguh. Tapi dalam urusan agama, urusan akhirat, syaitan kata kalau malam ni tak solat tahajud, malam besok boleh solat lagi, insyaAllah. Kalau hari ini tak baca Quran, minggu depan boleh baca lagi, insyaAllah. Syaitan membayangkan kepada kita peluang-peluang masih banyak. Sebab itulah ulama beritahu syaitan sentiasa letak dua penyakit dalam hati satu orang manusia. Yang pertama penyakit at-taswif, penyakit iaitu menangguh-nangguhkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi SAW beritahu umur kamu cuma 60-70 tahun saja. Dan Allah Taala dalam ayat Quran suruh kita bersegera, bukan sekadar buat ibadat, tapi bersegera berlomba. Bukan sekadar buat, berlomba. Macam mana kita hari ini bisnes, kita nak berlomba dengan kawan kita, siapa yang akan jadi millionaire lebih dulu. Masya Allah, saya bangga, saya jadi jutawan pada umur 20 tahun, Masya Allah. Kawan kita kata nak cabar tuan, saya akan jadi jutawan umur 18 tahun. Semua orang akan puji dia, Masya Allah, hebat orang ni, jutawan, Masya Allah. Tetapi kita nak sekarang jadi jutawan akhirat. Dalam umur 10 tahun, dalam umur 7 tahun Imam Syafi'i dah jadi hafiz Al-Quran. Umur 15 tahun dah jadi mufti, tuan-tuan. Masih main guli lagi tapi dah boleh bagi fatwa. Semua Quran hafal, kitab Muwatta hafal. Hari ini tuan-tuan rahmat Allah, kadang-kadang kita rasa kita dah cukup dari segi keduniaan kita, tak ada benda yang kurang. Tapi kita tengok pada agama kita, tuan-tuan, barulah kita tahu sebenarnya kita miskin agama, tuan-tuan. Kita miskin agama, banyak kekurangan dalam hidup kita. Dengan kemiskinan ini kita nak balik jumpa dengan Allah Ta'ala, bersedia ke kita, tuan-tuan? Kalau Allah panggil kita malam ini kembali berjumpa dengan dia, Allah jemput kita malam ini, mati kita pada malam ini,
tuan-tuan, dengan iman ini, dengan agama ini, dengan keadaan kemiskinan agama ini, kita nak balik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, selalu saya sebut perjalanan daripada KL nak pergi balik Telatuk tadi, Masya Allah, saya bertolak pukul 3 lebih sampai ke sini, Masya Allah, dengan petrol, dengan minyak, dengan tol, dengan duit belanja kita, dengan kesihatan kita, Masya Allah. Tak cukup tidur, kita akan tidur. Nak balik dengan persiapan, perjalanan kita pun dengan bersiap sedia. Masya Allah, kalau minyak hitam dalam tak tukar, kita tukar. Masya Allah, itu perjalanan baru 300 km perjalanan, tuan-tuan. Nak balik kampung, nak datang ke sini, tuan-tuan. Tetapi perjalanan daripada muka pintu kubur sampai pintu syurga Allah Ta'ala, perjalanannya 91.500 tahun perjalanan. Maka cukup ke ibadat sebulan dalam bulan Ramadan, tuan-tuan? Cukup tidak, tuan-tuan? Persediaan kita, perbelanjaan kita, orang kata kita punya bakaran, kita nak kembali ke alam akhirat. Tapi syaitan tipu kita, dia letak penyakit taswif. Tak apalah, tak buat hari ini, besok boleh buat. Malam ni tak sembahyang witir, tak apa. Dalam bulan Ramadan tiap-tiap malam solat witir. Mengapa di luar bulan Ramadan susah nak buat witir? Nabi SAW beritahu, al-witir wajibun, witir itu wajib. Faman lam yutir falaysa minna. Orang tak sembahyang witir bukan di kalangan umat aku. Tuan-tuan rahmat, tapi kita hanya witir dalam bulan Ramadan saja. Mengapa tak buat witir dalam bulan lain? Nabi SAW pujuk Nabi Muhammad SAW, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tiap-tiap malam solat tahajud. Ini amalan tambahan untuk kamu, bonus untuk kamu. Asa ayyam'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat Allah letak kamu di makam yang terpuji, tempat duduk yang teristimewa nanti diduduk oleh Nabi Muhammad SAW. Allah pesan Nabi kita SAW, walaupun Nabi dah solat tahajud, tapi Allah pesan Nabi bagi semangat kepada Rasulullah untuk solat tahajud. Kalau Nabi sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki, tuan-tuan, walaupun isteri Nabi dah tegur Rasulullah SAW, mengapa tuan beribadah sampai bengkak-bengkak kaki, sedangkan Allah telah jamin dosa tuan diampunkan, dosa terdahulu, dosa akan datang telah diampunkan oleh Allah. Nabi SAW beritahu, aku sembahyang tahajud kerana aku nak jadi hamba Allah yang paling bersyukur pada Allah Ta'ala. Hari ini tuan-tuan, kita tak solat tahajud, kita tak rasa pun nak jadi hamba yang bersyukur pada Allah. Tak nak tiru Nabi Muhammad SAW. Nabi sembahyang sampai bengkak kaki, kurang-kurang kita solat 2 rakaat, tuan-tuan, solat tahajud. Hari-hari kita kena baca Quran, tuan-tuan. Siapa yang tak baca Quran, Masya Allah, sebenarnya dia jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tahu kita ni dekat ke jauh dengan Allah, tengok kita ni jauh ke dekat dengan Quran, tuan-tuan. Kalau kita jauh dengan Quran, Quran pun tak dibaca, berarti kita ni jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, tuan-tuan, sebelum mati kita buat persiapan nak kembali kepada Allah dalam keadaan sempurna. Kita doa hari-hari pada Allah, Allahumma ij'al khairal ayyamina yawma nalqaka ya rabbal alamin. Jadikan hari yang terbaik dalam hidup kami, hari kami mati, ya Allah, itu hari yang terbaik. Tetapi tuan-tuan rahmat Allah, kalau kita hanya terbaik dalam bulan Ramadan, bulan lain kita tak terbaik, tuan-tuan, Masya Allah, kita bimbang kita mati dalam keadaan kita lalai kepada Allah Ta'ala. Kita bimbang kita mati dalam keadaan kita durhaka kepada Allah Ta'ala, mati tengah melakukan maksiat. Sedangkan Nabi SAW beritahu, wa'idhal insanu ala ma mata'ali. Dalam keadaan mana satu orang mati, dalam keadaan itulah dibangkitkan daripada masyarakat. Waliyahzubillah. Kita tak tahu untung nasib kita, tuan-tuan. Sebab itu hari-hari kena bersedia. Hari-hari bersedia nak mati, tuan-tuan. Bersedia untuk persiapan kehidupan selepas mati. Nabi SAW beritahu, al-kaisu man dana nafsa. Orang bijak selalu muhasabah diri, tuan-tuan. Wa 'amila lima ba'dal maut, dan dia selalu beramal untuk kehidupan selepas mati. Tiap-tiap ibadat yang dia buat. Kenapa solat isyak? Ini persiapan lepas mati, insya-Allah. Aku tak boleh sembahyang sambil lewat, sebab dalam kubur nanti aku perlukan solat, aku perlukan Quran, aku perlukan zikir. Tak boleh buat main-main. Kalau buat main-main, aku akan jadi. Dunia pun buat main-main tak dapat, akhirat kalau buat main-main lebih-lebih lagi tak dapat. Aku kena buat sungguh-sungguh, baca Quran sungguh-sungguh, zikir sungguh-sungguh, sedekah sungguh-sungguh, keluar dakwah sungguh-sungguh, tuan-tuan, duduk dalam majlis ilmu sungguh-sungguh, memakmurkan rumah Allah. Bukan kita lepaskan tok siap saja yang berkhidmat di masjid, tuan-tuan. Akhir zaman, Masya Allah, Allah Ta'ala cabut semangat berkhidmat di dalam masjid daripada hati kita semua. Kita kata ini kerja tok siap, nak bentang sejadah sembahyang pun, kalau tok siap tak bentang, kita tak bentang, tuan-tuan. Maka tuan-tuan rahmat Allah, Allah cabut semangat nak memulihkan rumah Allah Ta'ala. Memang masjid kita cantik, tuan-tuan. Siapa nak usir tandas, tuan-tuan? Siapa nak sapu sampah di luar sana? Kain cicak dalam masjid, siapa nak buang?
kalau kita hanya rasa kita dah cukup ibadat, syaitan ditipu kita dalam bab dunia, kamu tak cukup, tapi bab akhirat kamu dah cukup. Dia kata ada qanaah dalam sifat untuk beribadat, untuk kita berlomba ke dalam akhirat. Sebab itu tuan-tuan, Nabi-Nabi jemput orang datang ke masjid, ajak orang memakmurkan masjid. Kalau dah bulan Ramadan saja mereka datang, bulan Ramadan bulan lain tak datang, kita kena pergi ke rumah mereka tuan-tuan. Masya Allah, tiap-tiap hari kita pergi ke rumah sahabat-sahabat kita, jemput mereka datang ke masjid. Kadang-kadang orang Islam walaupun dia tahu masjid di rumah Allah banyak kelebihan, tapi tak terdetik hati dia untuk datang ke masjid. Sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, kita kena doa kepada Allah Ta'ala untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang tak datang ke masjid, dan kita sendiri pun yang dah datang. Jangan kita rasa tenang dengan keadaan kita tuan-tuan, dengan agama kita. Allah boleh cabut kita di masa saja. Banyak orang kita tengok dulu Masya Allah, dia handal di masjid, berpuluh-puluh tahun khidmat masjid, tiba-tiba hilang tuan-tuan. Masya Allah, berpuluh-puluh tahun hilang, tak datang ke masjid, mengajuk kadang-kadang tuan-tuan. Sedikit sebab tuan-tuan, sedangkan Masya Allah dalam benda dunia banyak kali kena tipu pun tak mengajuk. Tapi sikit dalam urusan masjid, tak senang sikit je dengan AJK tuan-tuan. Kadang-kadang kita mudah mengajuk untuk urusan agama, ini ditipu oleh syaitan. Sedangkan Masya Allah, tiap-tiap zaman juga kata ulama, syaitan ada satu nidaul masajid, seruan masjid, satu lagi nidaul aswaq, seruan untuk memakmurkan pasar-pasar. Hari ini kalau kita pergi bandar Kuala Lumpur tuan-tuan, tiap-tiap hari ada naik bangunan baru tuan-tuan. Itulah rancangnya syaitan, Dajjal dan semua Yahudi-Yahudi untuk menyesatkan umat Islam tuan-tuan. Dia letakkan kepada kita island-island. Semua keperluan hidup kita ada di mana. Tilam dah ada, tilam dah, tapi tilam yang sesuai dengan tulang belakang. Masya Allah, bantal. Kita dekat kampung dulu tidur pakai bantal ke kampung dia pun tak apa. Hidup sampai sekarang orang pondok Masya Allah tidur pakai buah kelapa, buah bantal. Tetapi Masya Allah akhir zaman dia cerita kepada kita kelebihan-kelebihan sampai kita tak mampu pun kita nak beli juga. Ini betapa hebatnya di akhir zaman yang rancangnya seruan untuk memajukan pasar-pasar tuan-tuan. Sedangkan ulama kata ini kerja syaitan. Dia tarik orang, keluarkan manusia daripada masjid, keluarkan wanita-wanita Islam daripada rumah masing-masing. Kita bayangkan pukul 2 pagi pun anak dara orang Islam hari tuan-tuan tak balik rumah lagi kerana nak bekerja di bandar-bandar tuan-tuan. Sebenarnya hakikat sebenarnya kita, walaupun kita nampak zaman moden, tetapi syaitan telah heret umat Islam, keluarkan mereka daripada masjid. Sebenarnya orang Islam banyak, remaja-remaja Islam ramai, tenaga kita banyak, kepakaran semua ada, tetapi mengapa tidak disumbangkan kepada agama? Sebab hari umat Islam terkeluar daripada masjid. Kalaulah mereka duduk dalam masjid, mereka boleh gunakan kemahiran mereka untuk bangunkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu selalu saya sebut Nabi kita Muhammad SAW adalah guru yang paling hebat, guru yang paling berjaya. Selalunya tuan-tuan kita akan beritahu ini profesor ni hebat. Sebab apa dia boleh didik ramai pelajar yang dapat PhD. Kita kata dia hebat. Bagi saya dia tak hebat, sebab dia mendidik orang bijak, orang dah pandai, orang dah baik tuan-tuan. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW mendidik para sahabat, orang-orang Muhajirin dan Ansar, Aus dan Khazraj. Sebelum itu mereka adalah penjenayah tegar tuan-tuan, peminum-peminum arak, penzina, penjudi. Yang Nabi SAW nak didik ni tuan-tuan, penyembah berhala. Bukan sembah satu berhala, 360 Tuhan mereka sembah. Tetapi agak-agaknya di sekolah mana Nabi tarbiyah mereka, di pondok mana, di madrasah mana. Sebenarnya hakikat sebenarnya Nabi telah didik para sahabat di Masjid Nabawi. Di masjid itulah Nabi wujudkan suasana dakwah tuan-tuan rahmat Allah. Suasana dakwah tiap-tiap hari para sahabat Nabi dan yang nak diperbaiki oleh Nabi SAW, semuanya mereka terlibat dengan amalan dakwah. Sebenarnya orang Islam pada hari ini yang menyebabkan hati mereka tawa dengan Islam, hati mereka tak rasa kehebatan Islam. Sebab apa tuan-tuan rahmat Allah? Nabi SAW telah beritahu, "Idza azzamat ummati dunia," apabila umat aku membesarkan, mengagungkan dunia ni, kita rasa dunia yang hina ni kita rasa besar, kita rasa bersih, kita rasa hebat, kita rasa mulia, maka Allah telah beritahu Nabi SAW menyebut, "Nuzi'at minha aibatul Islam." Allah cabut daripada diri umat Islam ini kehebatan Islam. Sebenarnya tuan-tuan dan rahmat Allah, hati manusia ini dalam satu masa boleh ada satu benda saja. Kalau ada kebesaran Allah dalam hati kita, ada kehebatan Islam, tuan-tuan rahmat Allah, cinta dunia tak boleh masuk dalam hati kita.
Sebenarnya cinta dunia macam air tuan-tuan, macam air dengan perahu, dengan kapal. Selagi mana kapal tadi tak dimasuki oleh air, maka selagi itulah kapal tadi akan melayar sampai ke dia punya destinasi dia. Tetapi bila mana masuknya air dalam kapal tersebut, dalam hati orang beriman, masuk cinta dunia, kita akan teringin nak jadi macam orang lain juga. Macam orang bukan Islam, Allah bagi kepada mereka kehebatan-kehebatan, kita nak jadi macam mereka. Kita jadikan mereka sebagai idola kita, contoh kita. Masya Allah, tengok Bill Gates, tengok Masya Allah Steve Jobs, dan tengok itu Masya Allah Albert Einstein. Kita hari sepatutnya tuan-tuan, kita contohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana rumah tangga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, macam mana zuhudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barulah kita akan tahu sebenarnya yang kita miliki ini dah terlalu banyak, dah terlalu cukup, tetapi tuan-tuan nafsu kita masih belum cukup. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala beritahu, alhaakumut takatsur, hamba-hamba aku disibukkan, dilalaikan untuk menimbun-nimbunkan harta, hatta zurtumul maqabir, sampai mereka akan ziarah tanah perkuburan. Mereka dikabus dalam tanah perkuburan. Yang dapat mengenyangkan nafsu kita ni hanya tanah kubur saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, hari ini tuan-tuan dan rahmat Allah, kita kena sedia maklum. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bila umat ini tinggalkan kerja dakwah tuan-tuan, hurrimat barakatul wahyi, Allah telah haramkan keberkatan wahyu. Baca Quran pun tak faham apa, Fatihah ni cerita apa sebenarnya, Inna A'tayna ni cerita apa tak faham, Surah Al-Ikhlas tak cerita apa tak faham. Sebab apa? Umat ini meninggalkan kerja dakwah. Sebab itulah Nabi-Nabi yang terdahulu dia akan didik umat dia untuk berdakwah tuan-tuan. Sebab bila kita berdakwah, orang yang tak datang ke masjid akan datang ke masjid. Dan kita yang dah memakmurkan masjid, bila kita berdakwah, Allah Ta'ala akan bagi kefahaman, Allah Ta'ala akan bagi kekuatan. Yang mana kita ni tuan-tuan dan kata Allah, ulama kata iman da'i dengan iman abid, iman satu orang pendakwah, dia tak akan mudah terkesan dengan suasana tuan-tuan. Sama ada suasana senang, suasana susah, suasana orang kata lapar, suasana dalam keadaan sempit, semua dapat amalkan agama. Tetapi iman ahli ibadah yang semata-mata beribadah kepada Allah Ta'ala, dia tak iringi ibadah dia, dia tak susuli dengan dakwah, maka hakikat sebenarnya iman mereka itu begitu nipis, sehingga bila mana keadaan tak sesuai, mereka akan tinggalkan agama. Inilah yang kita bimbangkan. Sebab itulah Allah telah sebut dalam Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang mendakwah manusia kepada Allah Ta'ala. Wa amila shalihan, dalam masa yang sama dia melakukan amal soleh. Itu sebaik-baik manusia, orang yang menggabungkan dua tugas, iaitu tanggungjawab dakwah dan tanggungjawab ibadah dalam satu masa. Di samping kita beribadah dalam masjid, orang edit masjid, kita ni ahli solat tuan-tuan, orang yang selalu memakmurkan masjid. Kita tak boleh tunggu orang lain datang dengan sendiri tuan-tuan. Kita kena pergi jemput mereka. Orang yang dah menghilang ni tuan-tuan, yang dah hilang selepas bulan Ramadan, kita kena pergi pegang tangan mereka, belanja mereka minum teh tarik, belanja mereka Masya Allah makan roti canai pagi besok tuan-tuan. Kita akan tanya dia, bincang balik, Syekh, Masya Allah dulu bulan Ramadan saya nampak tuan hari-hari duduk kat masjid, seronok saya, Tuan Imam pun seronok, Masya Allah semua orang seronok. Tapi tuan dah hilang ni, kami datang nak orang panggil nak follow up balik, nak tanya cerita apa cerita, maka Masya Allah mungkin boleh jadi dia akan teringat balik bila kita beritahu pada dia, Masya Allah ya betul, aku ni dah sibuk dengan kerja dunia, dah sibuk dengan macam-macam, menyebabkan aku terlupa nak datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, sahabat Nabi, mereka manusia biasa macam kita, tetapi mengapa Allah bangga dengan mereka? Allah sebut dalam Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah laki-laki yang mana perniagaan dan jual beli tak melalaikan mereka daripada mendirikan solat dan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bisnes juga, tapi kadang-kadang kalau nak pentingkan kita punya urusan kita, bila azan dilakukan, kita kata tak apalah lewat sikit. Sebab bisnes ni pun ibadat juga, bisnes ni pun perintah Allah juga. Akhirnya kita melewat-lewatkan solat kita. Kadang-kadang Masya Allah sikit demi sedikit, hari lebih hari ini lewat 1 jam, esok lewat 2 jam pula, lusa lewat 3 jam. Akhirnya Masya Allah kita akan terlepas solat hanya semata-mata kerana urusan dunia tuan-tuan. Masya Allah. Sebab itulah hari ini kita kena fikir, kena risau tuan-tuan, sesuai dengan tajuk perbincangan kita pada malam ini, hilang selepas Ramadan, yang mana hari ini kita tak nak umat Islam hilang. Kita kena pergi mendatangi mereka-mereka yang berada di pasar-pasar sana,
kita dekati mereka, kita santuni mereka, kita layani mereka dengan penuh kasih sayang, dan kita ajak mereka kembali ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sendiri pun kena letak keazaman. Tidak ada satu waktu solat yang mana mereka saya akan datang ke masjid, bawa anak-anak kita, anak lelaki kita, walaupun kecil-kecil, Masya Allah. Pagi tadi sahabat saya di kampung, anak dia umur, ada satu umur 3 tahun, ada satu umur 7 tahun, ada umur 8 tahun, tiga-tiga anak lelaki bawa datang sembahyang subuh berjemaah di masjid, tuan-tuan. Bila dilatih daripada kecil, insya Allah dia akan berkesan. Tapi kalau dah besar, orang nak latih, itu yang tak layak, tuan-tuan. Itu yang tak lama. Sebenarnya hakikat sebenarnya hari ini, agama dah mula berkurangan dalam diri umat Islam. Hanya saja kita tidak menyadari, kita tak memahami, tuan-tuan. Kalau kita nak tahu hebat tak hebat satu masjid, datang pada waktu zuhur, datang pada waktu asar, tuan-tuan. Kita akan tengok banyak suasana masjid yang sepi, tuan-tuan. Ada masjid yang cuma aktif solat maghrib ke Isyak saja, subuh tak ada, tuan-tuan. Ini bila mana 5 waktu tidak berkumandang azan, 5 waktu tidak ada waktu makmurkan rumah Allah Ta'ala, satu kampung berdosa, tuan-tuan. Satu kampung menanggung dosa fardu kifayah yang kita tidak tunaikan kepada Allah Ta'ala. Tiap-tiap waktu wajib ada sekurang-kurangnya 3 orang memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Maka bagaimana hari ini kita nak fikir sama-sama, tuan-tuan. Ini bukan tanggungjawab AJK masjid saja, tetapi tanggungjawab kita di mana pun kita berada. Walaupun bukan di Malaysia, kita pergi keluar negara, pergi ke Eropah, bila tiba waktu sembahyang, di mana pun kita pergi, tuan-tuan, di tepi jalan kita solat. Masya Allah, saya pergi jadi imam di pun dulu. Kadang-kadang kita berjalan, tiba waktu sembahyang, bentar sejalan tepi jalan kita sembahyang. Tetapi kadang-kadang kita dekat dengan kita malu nak buat macam tu, tuan-tuan. Tetapi dengan bukan Islam, hari ini orang Masya Allah sembahyang dalam taman bunga, orang sembahyang tepi jalan, orang sembahyang. Tetapi Masya Allah kita di negara kita beruntung di mana-mana ada masjid. Maka kita cubalah setiap kali waktu solat, saya tak akan solat di rumah, saya pasti akan datang ke masjid. Lewat ke awal ke, insya Allah saya akan cuba datang ke masjid. Sebab datang ke masjid satu keperluan dalam hidup saya. Macam mana saya buat tiap-tiap hari, saya akan pergi balik rumah saya. Bila saya penat, saya akan berehat dalam rumah saya. Maka begitulah, tuan-tuan, bagaimana dengan roh kita, dengan agama kita, yang mana Masya Allah selalu saya menggambarkan roh kita ni macam pakaian, sama macam handphone kita. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita tengok handphone malam tadi kita charge 100% dah dia punya bateri dia, Masya Allah. Tapi kalau internet kita pakai banyak sangat, pukul 12 tengah hari, dia punya tu dah suruh, tuan-tuan, nak kena charge baru pula kita punya handphone, Masya Allah. Kita faham ini wajib kena charge. Kalau tidak sampai petang nanti orang nak kontak saya, orang nak kontak kita, mungkin 30 diskon, mungkin ada 40 diskon. Kita faham penting kita kena charge bateri handphone kita. Sama dengan pakaian kita, Masya Allah. Pagi tadi kita pakai baju putih, tapi rasa maghrib ini tak pakai baju pagi tadi lah. Kita pakai baju baru sebab kita rasa tak selesa nak pakai baju yang tak kotor, tuan-tuan. Walaupun kita tak buat kerja kotor pun, tapi kita tahu baju kita dah berbau, kita tak nak mendekati sesiapa dalam keadaan badan kita berbau. Maka begitulah juga dengan roh kita, tuan-tuan. Tak cukup kita basuh roh kita ni setahun sekali, tak cukup. Bulan Ramadan saja tak cukup. Tiap-tiap hari kena basuh, tuan-tuan. Macam selalu kita nak balik, nak pergi berjalan, tuan-tuan. Kadang-kadang rumah kita Masya Allah, kita sebelum kita bermusafir, kita kemas rumah kita hebat-hebat, cantik-cantik lah. Tak ada satu debu pun dalam rumah kita waktu itu. Tapi bila kita balik rumah kali yang kedua, selepas seminggu kita berjalan, tengok banyak tai cicak dalam rumah kita, banyak debu-debu, banyak sawah. Kita kena sapu balik, kena basuh balik, kena mop balik. Ini keadaan dunia, tuan-tuan. Sebab dunia di tempat kotor. Dunia di tempat kotor, kita duduk dalam dunia pun, roh kita yang tadi dah bersih, dah menangis dalam bulan Ramadan, dah berzikir pada Allah dan minta ampun banyak pada Allah. Kita punya buku catatan amal kita dah penuh dengan amal ibadah. Tetapi kalau kita duduk dalam dunia, tuan-tuan, tengok dunia terkesan dalam hati, tengok maksiat terkesan dalam hati, kita berbuat dosa, lama-kelamaan Nabi SAW telah beritahu, inna hadhil qulub, hati kita ni la tasdahu, akan berkarat kama yasdahul hadid, sebagaimana besi akan berkarat. Masya Allah. Maka sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, fama jilat wahai Rasulullah, macam mana kita nak bersih balik, nak jilat balik hati yang dah kotor ni, tuan-tuan. Hati yang berkarat, tuan-tuan, menyebabkan kita tak mampu nak berdiri menegakkan perintah Allah Ta'ala. Bila hati kita dah berkarat, maka Nabi SAW bagi dua nasihat.
Yang pertama kasratul dzikril maut, banyakkan ingat mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya ingat mati satu ubat, satu penawar, satu formula untuk lembutkan hati kita. Sebab itulah tuan-tuan, kadang-kadang satu orang tabi'in, para sahabat tabi'in datang jumpa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, beritahu kenapa hati saya sangat keras, apa rawatan dia. Sayyidatina Aisyah bagi cadangan, kamu kena amalkan banyak mengingati mati. Masya Allah, sebenarnya kita ini takut nak ingat mati. Sebab apa kita rasa macam muda sangat. Ingat mati ni tanda orang tu dah buat tabiat, rasa kalau ingat mati. Kalau semua hal mati saja, Masya Allah, isteri kita pun risau, orang keliling kita pun risau. Hakikat sebenarnya mengingati mati satu ibadat. Ingat maut ni satu ibadat, satu tuntutan. Nabi SAW pesan kepada kita, akhiru min dzikri hadhil lazat, banyakkan mengingati ataupun menyebut benda yang boleh menghilangkan kelazatan daripada hati kita. Hati kita ni banyak nak lazat lagi, banyak nak hiburan, banyak nak seronok-seronok, nak buang benda tu, nak kikis benda tu, tuan-tuan, banyak ingat mati. Nah, hari ini tuan-tuan, penyakit yang ditipu oleh syaitan. Syaitan tengok kita, yang mati itu orang lain. Yang mati itu orang lain, bukan saya. Hakikat sebenarnya Nabi SAW menggambarkan kepada kita, malaikat maut dengan kita ni, tingginya malaikat maut, kata Nabi SAW, kakinya di dunia, kepala ni mencecah langit yang pertama. Dan tiap-tiap hari malaikat maut memandang ahli dunia 360 kali. Menanti bila saja perintah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk cabut nyawa kita, dia akan cabut nyawa kita. Dan manusia dalam dunia ini, di hadapan malaikat maut sama macam satu hidangan, satu makanan dalam pinggan, tuan-tuan. Masya Allah, dicekal mula-mula, suap yang bagian sini, lepas tu ambil pula bagian sini, suap pula bagian sini. Kita manusia di dunia ini macam ayam daging. Dia kata dia jelak kawan, Masya Allah, kau kena tangkap, aku tak lagi. Kan? Hari ini kau pula kena sembelih, aku tak lagi. Tetapi tiba satu tahun nanti, leban tu satu leban akan gosok, tuan-tuan, semua ayam tu kena sembelih. Sama dalam kita, tuan-tuan, kita tengok orang mati. Kita gelak, Masya Allah. Pergi kubur pun gelak lagi, tuan-tuan. Sedih kita tengok masyarakat kita, pergi kubur pun tak jadikan peringatan, tak ada pelajaran. Sedangkan tuan-tuan dan rahmat Allah SWT, Nabi SAW beritahu, tidak ada hari yang berlalu dari hidup kamu melainkan kubur akan menyeru dengan 3 seruan. Ana baitul dur, aku rumah yang penuh dengan ulat-ulat. Ana baitul turab, aku rumah yang penuh dengan debu-debu. Ana baitul wahsyah, aku rumah yang penuh dengan kesunyian. Siapa duduk dalam kubur, dia akan rasa sunyi, sepi, tuan-tuan. Bayangkan 40,000 tahun duduk seorang-seorang dalam gelap, tuan-tuan. Tetapi hari ini kita tak fikir tentang kematian kita. Sedangkan kata ulama, aku hairan tengok orang gelak ketawa. Sedangkan kain kafan untuk balut jenazah dia semalam dah sampai daripada kilang sampai ke kedai dah, tinggal nak cabut nyawa, terus mati dan akan beli kain kafan untuk balut jenazah dia. Hari ini kita melupakan kematian, sebab itu hati kita keras, kita jauh daripada Allah, jauh daripada perintah Allah, berat nak amalkan perintah Allah. Tapi kalau hari-hari kita ingat mati, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan bagi kita 3 nikmat. Orang yang selalu ingat mati, kata Imam Qarafi rahmatullah alaih, Allah Ta'ala akan bagi kecerdasan dalam beribadat kepada Allah. Dia tak akan mudah nak tinggalkan ibadat. Dia akan merasa ibadat satu benda yang penting. Sebab apa? Tak ada benda yang lebih penting daripada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tabi'in ditanya, kalau lagi diberi pilihan kepada kami di antara sembahyang 2 rakaat ataupun nak pilih syurga, kami pilih sembahyang sunat 2 rakaat. Sebab sembahyang sunat 2 rakaat untuk Allah, sedangkan syurga untuk nafsu kami, tuan-tuan. Nah, inilah mulia besarnya perintah Allah, besarnya perintah Allah dalam diri orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Hari-hari mereka mengingati maut, mereka ingat kematian. Yang kedua, orang yang selalu mengingati maut, kata Imam Qarafi, Allah Ta'ala akan bagi taufik untuk segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita sedia maklum, kita letak banyak tarikh dalam hidup kita. Tarikh kita nak sambut ulang tahun ke-65 perkahwinan kita, nak sambut di hotel mana kita letak, Masya Allah, dengan isteri kita. Tetapi tuan-tuan, tarikh nak bertaubat kepada Allah kita tak letak lagi. Sedangkan pada malam Isra wal Mi'raj, ketika kemarin ditanya kepada Nabi sallallahu, ditanya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril alaihi salam, wahai Jibril, ini neraka Jahannam untuk siapa? Dijawab oleh malaikat Jibril, inilah neraka Jahannam Allah sediakan untuk umat Tuhan yang mati buat dosa besar, tak sempat bertaubat kepada Allah. Semua mereka akan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Hari ini kita masih lagi menangguh-nangguhkan taubat. Yang kedua, penyakit yang syaitan letak dalam diri kita adalah tulul amal, penyakit panjang angan-angan. Nabi SAW pernah buat satu kotak, tuan-tuan, garis
Nabi mengajar sahabat ni pula ya tuan-tuan. Tak payah pakai papan hitam, tak payah pakai whiteboard, tak payah pakai apa. Masya Allah, ambil satu kayu, garis buat kotak tuan-tuan, Masya Allah. Satu lagi garisan, daripada kotak tadi melepas di kotak tersebut banyak. Dan di samping tu ada garis-garis kecil, Masya Allah. Nabi SAW tanya kepada sahabat, tahukah kamu apakah ini gambar aku? Sahabat Nabi SAW jawab, Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kata baginda SAW, kotak itu adalah umur manusia, Masya Allah. Dan di garis yang melepasi kotak tersebut adalah angan-angan lebih mereka. Panjang angan-angan, banyak lagi benda yang kita nak buat dalam hidup kita. Dan dikatakan garis-garis kecil itu adalah orang kata keadaan cemas menghadapi kematian. Sebenarnya kita setiap masa cemas nak mati tuan-tuan. Aksiden, Masya Allah, ataupun dekat-dekat aksiden lah. Tapi Allah selamatkan kita. Tapi kita masih lagi belum menginsafi diri kita, peluang yang Allah telah berikan kepada kita. Masih berat nak ingatkan mati. Dan yang kedua, untuk lembutkan hati kita, untuk gilak hati kita. Nabi SAW kita wa tilawatul Quran, banyakkan membaca Al-Quran kali, hati kita akan bersih, hati kita akan jernih. Bila hati kita jernih tuan-tuan, baca Allah, nur ma'rifatullah, cahaya ma'rifatullah, mengenali Allah SWT, keagungan Allah, rasa besarnya perintah Allah Ta'ala akan lagi masuk dalam hati kita bila mana kita banyak membaca Al-Quran Al-Karim. Sebab itulah tuan-tuan baca Allah, apa tujuan kita berkumpul di sini pada malam ini adalah untuk kita mengingatkan kembali mungkin kesilapan-kesilapan kita, kekurangan-kekurangan kita. Sebelum kita mati, kita nak sama-sama mengingat antara satu sama lain. Mudah-mudahan insya-Allah dalam keadaan kita menyambut bulan Syawal ini tuan-tuan, bulan Syawal akan berlalu pergi, yang mana kadang-kadang tuan-tuan baca Allah, syaitan Azazil di pengalaman dia menyesatkan manusia ini dah lama dah tuan-tuan. Dia menyesatkan manusia ini dah lama. Dia tak sedih Allah bagi bulan Ramadan kepada kita, sebab bagi syaitan bulan Ramadan bukanlah penentu segala-galanya. Bagi syaitan ini bulan Syawal dia sebenar-benarnya nak tengok handal ke tak handal, keramat ke tak keramat. Dalam bulan Ramadan semua keramat keluar. Masya Allah, wali besar. Malam-malam menangis, solat tahajud, baca Quran, bersedekah, berpuasa, Masya Allah, berdoa kepada Allah, bersedekah banyak. Tapi hari pertama, hari raya syaitan tak tengok dah, Masya Allah. Rasa-rasa dia tak istiqamah. Rasa-rasa dia tak istiqamah yang dibuat. Rupanya betul. Hari raya pertama fail dah. Sembahyang zuhur hari itu pukul 3. Hari pertama Syawal. Kadang-kadang sembahyang isyak tak pukul berapa sembahyang. Sibuk sangat dengan beraya tuan-tuan. Masya Allah, kadang-kadang banyak perintah Allah kita tinggalkan. Nak beraya pun di pasal kadang-kadang jam tuan-tuan. Duduk sampai 3 jam, tertinggal sembahyang, semata-mata nak makan saja tuan-tuan. Inilah sebab tu Azazil dia tak takut orang yang mana boleh handal selama 1 bulan. Lepas tu sebulan lepas pada tu tuan-tuan masuk bulan Syawal, dia dah lupa perintah-perintah Allah Ta'ala. Sebab itulah Nabi SAW beritahu, Masya Allah, al-istiqamah khairu min alfi karamah. Orang yang istiqamah ni lebih baik daripada 1000 keramat. Bulan Ramadan kembali 1000 keramat keluar. Lepas tu habis masuk bulan Syawal, hilang keramat dari tuan-tuan. Syaitan tak takut. Syaitan ni bimbang sekecil-kecil ibadah yang kita buat, tapi kita kekal sampai mati. Tak tinggal dah tuan-tuan. Ini syaitan paling takut. Ini syaitan susah menyesatkan dia, kerana dia ada sifat istiqamah. Sebab itulah benda yang paling berat dalam perintah Allah Ta'ala dalam Quran, yang menyebabkan rambut Nabi yang dulunya hitam sampai berubah. Satu ayat di dalam Quran, iaitu fastaqim kama umir, iaitu istiqamahlah kamu macam mana Allah perintahkan kamu beribadat kepada Allah Ta'ala. Itu benda yang paling susah. Sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, istiqamah ni amalan yang paling susah nak dibuat. Hanya orang yang betul-betul ada kecekalan hati, ada ketabahan, ada kesabaran, ada tahan rasa, dan dia faham matlamat hidup dia tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang ulama beritahu, nak istiqamah ni mudah saja. Yang pertama tuan-tuan, mata kita pandang pintu syurga Allah Ta'ala. Mata kita ni pandang pintu syurga. Selagi mana kaki saya tak melangkah masuk pintu syurga, selagi itu saya tak akan berhentikan amal ibadah yang telah saya buat. Yang kedua tuan-tuan, satu lagi mata pandang belakang. Macam mana kita naik kereta tuan-tuan, kadang-kadang kita pandang side mirror ataupun kita pandang cermin depan kita, tengok belakang, supaya kita jangan bangga dengan kehebatan diri kita tuan-tuan. Aku ibadat baru 60 tahun ibadat pada Allah Ta'ala. Malaikat tu beribu-ribu tahun ibadat. Lagi hebat pada kita tuan-tuan, tak sombong pun, tak bangga pun tuan-tuan. Malaikat di ibadat tak selang-seli dengan
kelalaian. Kita ini buat tidak. Allah SWT Quran, "Khalaqtu amalan sholihan wa akhara sayyi'an." Mereka mencampur adukkan amal soleh dengan dosa. Mula-mula Masya Allah jadi wali duduk dalam masjid, keluar kamar buat maksiat pula. Masuk masjid wali semula, keluar kamar buat dosa balik, lalai balik tuan-tuan. Masya Allah. Tetapi malaikat langsung, mereka tak berhenti beribadah kepada Allah. Allah sebut dalam Quran, "Wa hum la yas'amun." Malaikat ni tak boring beribadah kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Malaikat ni tak ada istilah boring beribadah. Kita ni kadang-kadang boring. Zikir la ilaha illallah, boring, tukar pula. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dalam masjid boring pula, istighfar pula, boring pula, tukar pula, perkara lain. Baca Quran, boring baca Quran dengan Quran pula, boring dengan Quran. Itu Masya Allah. Ditekan pula channel lain, Masya Allah. Lepas tu kan masuk waktu azan dengan azan pula, lepas tu kan masuk channel lain pula. Ini keadaan kita. Kita ni sebenarnya ibadat kita tak ada apa-apa pun. Ibadat kita ni banyak diselang-seling dengan maksiat, dan ibadat kita ni cepat boring tuan-tuan. Sebenarnya ibadat kita tak layak pun untuk dibangga-banggakan. Nak rasa hebat pada orang lain tak ada. Sebenarnya ibadat kita ni kalau Allah terima pemujur. Kalau Allah telah terima sembahyang kita itu pemujur lah. Bertuah dah kita ni tuan-tuan. Hakikat sebenarnya tak layak pun Allah nak terima apa-apa ibadat pun daripada diri kita. Sebab itulah nanti tuan-tuan, bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar nanti, di waktu itulah semua manusia akan bersujud tersungkur di hadapan Allah Ta'ala. Pada hari itulah barulah manusia akan mengakui di hadapan Allah, "Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik." Ya Allah, Maha Suci Kau, kami tak ibadat lagi kepadamu dengan dalam erti kata sebenarnya Allah. Kami masih lagi belum mampu nak sembah Kau dalam erti kata sebenarnya Allah. Subhanaka wa syakarnaka haqqa syukri. Ya Allah, Maha Suci Kau, ya Allah, kami belum lagi berterima kasih kepadamu. Kami belum lagi sempat menunaikan kesyukuran yang sebenar kepada-Mu, ya Allah, dalam erti kata yang sebenar. Sebenarnya tuan-tuan, ulama kata kalau kita bersujud pada Allah sampai mati pun, kita belum mampu lagi nak bayar kesyukuran pada Allah Ta'ala. Kalau kita ibadat sampai mati, memakmurkan umat Allah sampai mati, buat kerja dakwah sampai mati, bersedekah sampai mati, baca Quran sampai mati, berzikir sampai mati, berdoa sampai mati, pun kita masih belum lagi mampu membayar segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Bayangkan kalau tengah-tengah ibadat pun masih lagi tak khusyuk tuan-tuan. Ibadat pula buat maksiat pula, buat kelalaian pula, atau sambung pula ibadat, lepas tu buat lagi kelalaian. Kadang-kadang lalai lama sampai 3 tahun baru balik semula. Masya Allah, macam mana kita nak berbangga dengan kehebatan diri kita? Sebenarnya tidak ada apa-apa pun. Yang penting kita sama-sama berdoakan kepada Allah Ta'ala, berharap kepada Allah Ta'ala, doa kepada Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Kami tak mampu untuk beribadah dan bersyukur kepadamu. Dalam erti kata sebenarnya Allah, a'inna ala zikrika, tolonglah kami untuk berzikir kepadamu. Wa syukrika, tolonglah kami untuk bersyukur kepadamu, ya Allah. Wa husni ibadatik, tolonglah kami untuk kami memperindahkan, menyempurnakan ibadat dan ketaatan kami kepadamu, ya Allah. Kami tak mampu nak buat yang lebih baik daripada yang sekarang ini tuan-tuan. Wahai Allah, bantulah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Bantulah kami, terimalah kami. Allah maufiqna waufiqna muslimin jami'an lima tuhibbu wa tarda min al-qawli wal 'amali wal fi'li wal niyyati wal huda innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, beri taufik kepada kami, kepada semua umat Islam dalam dunia ini, untuk mereka Allah maufiqna lima tuhibbu wa tarda, untuk kami buat amal yang Kau suka, yang Kau redha, min al-qawl, daripada perkataan kami, ya Allah. Allah bin qawlin atau fi'lin atau amalin atau niyatin wal huda. Ya Allah, perbuatan kami, percakapan kami, niat kami, hidayah dari kami, Allah. Bila kekuatan kepada kami tanpa pertolongan daripada Allah Ta'ala, kita tak akan mampu untuk beristiqamah, untuk kita beramal. Sebab itulah tuan-tuan, di samping kita beramal, kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di samping kita berdoa, kita kena ada kebimbangan dalam hati kita. Ulama kata kita ibadat pun kena buat juga, dan tetapi kebimbangan pun kita kena bimbang. Jangan-jangan Allah tolak ibadah yang kita lakukan. Ya Allah, kita berharapkan kepada Allah ibadat dalam keadaan harap dan juga takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala terima ibadah yang kita lakukan, insya-Allah bersama dengan kedatangan bulan Syawal, dan tak lama lagi insya-Allah di hadapan kita akan menanti bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, yang mana tidak ada amalan yang lebih besar yang akan bakal menanti kita lebih daripada ibadah korban dan ibadah haji. Maka sebab itulah tuan-tuan, Allah Taala suruh kita bina takwa dalam bulan Ramadan
Sebab apa nanti untuk kita pergi haji pun kita perlukan bekalan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekalan nak pergi haji, dan sebaik-baik bekalan adalah takwa. Dan nak korban pun syarat untuk diterima ibadah korban adalah ketakwaan. Apa makna takwa? Ibadah kepada Allah dalam erti kata yang sebenar. Kalau kita ibadah sekarang dalam bulan Ramadan, sebenarnya bukan haqqatu qatil lagi. Kita belum lagi takwa dalam erti kata yang sebenar. Kita hanya bertakwa dalam bulan Ramadan, tidak bertakwa dalam bulan yang lain. Sebab itu kita kena istiqamahkan, diulang berkali-kali. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam takwa dalam erti kata yang sebenar. Jangan kamu mati melainkan sebagai orang Islam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falastu ubali hina uqtalu musliman." Aku tak peduli di mana pun aku mati, yang asalkan aku mati dalam keadaan Islam. Ada ayat yang berikan lillahi masra'i. Di mana pun aku nak mati, aku tak kisah. Mati kat kampung pun tak apa, mati aksiden pun tak apa, mati lemas dalam laut pun tak apa, asalkan aku mati sebagai orang Islam. Mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan bertakwa kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah, Allah mudah-mudahan Allah telah terima ibadah kita dalam bulan Ramadan, dan Allah telah istiqamahkan kita. Allah telah bagi taufik hidayah kita dan keluarga kita dan seluruh umat Islam di seluruh alam dapat meneruskan perjuangan kita sampai akhirnya, masya-Allah, kita mati dalam keadaan lidah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang kita harapkan, dan kita mati dalam keadaan mendapat husnul khatimah, dan insya-Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu aku qauli hada wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.